Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu berita yang menggemparkan hari ini. Sudah pasti, siapapun Anda, apapun status Anda, dan darjat Anda, sekiranya Anda bersalah, Anda tetap akan ditangkap. Undang-undang akan tetap ditegakkan. Hari ini kita mendengar satu keputusan yang mengejutkan berkaitan dengan kes 1MDB, di mana satu keputusan mahkamah yang amat mengejutkan. Mahkamah Kuwait jatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap Joe Low. Akhirnya, Mahkamah Kuwait menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap Joe Low. Oke, bagi saya, persoalan yang pertama, bilakah beliau ini akan ditangkap? Persoalan yang kedua pula, adakah beliau memang akan ditangkap? Jadi sehingga hari ini belum lagi kita dapat berita yang bahwa memang benar-benar Joe Low sudah ada di penjara. Namun keputusan mahkamah ini yang menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap Joe Low ini pasti menggemparkan ramai. Sebuah mahkamah di Kuwait mensabit kesalahan terhadap ahli perniagaan dalam pelarian, Low Taek Jo, atau lebih dikenali sebagai Joe Low, tanpa kehadirannya semalam atas tuduhan pengubahan wang haram berhubung skandal One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB. Memetik laporan akhbar Kuwait Al-Kabas, seorang syekh dan dengan rakan kongsinya, termasuk 2 lagi warga asing, dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Jadi bukan saja Joe Low yang menerima keputusan penjara 10 tahun, namun seorang lagi syekh dengan rakan kongsinya, termasuk 2 lagi warga asing, dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Ini pasti menggemparkan ramai ahli politik. Saya boleh katakan ini mungkin amaran sekiranya kita membuat salah laku dan akhirnya dikenakan tindakan undang-undang dan pada akhirnya dipenjara. Ini saya rasa boleh dijadikan amaran kepada seluruh ahli politik Malaysia. Dalam artikel ini juga, manakala seorang peguam dihukum penjara 7 tahun atas tuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana Malaysia, justru mereka diperintahkan untuk memulangkan ES 1 bilion bersamaan dengan ringgit Malaysia 4,4 bilion, selain perlu membayar denda berjumlah KD 145 juta bersamaan dengan ringgit Malaysia 2 bilion. Bagaimanapun akhbar berkenaan tidak mendedahkan nama syekh terbabit, termasuklah rakan kongsi maupun peguam berkenaan. Namun, hanya menyebutnya sebagai dana Malaysia. Laporan itu menyebut ia berkait kes pengubahan wang haram terbesar. Selain mengenal pasti identiti wang asing itu sebagai Low dan ahli perniagaan Syria Perancis yang bernama Bachar Kiwan. Berdasarkan laporan diterbitkan menerusi portal Sarawak Report mendakwa dana Malaysia itu merujuk kepada 1MDB. Selain itu, portal sama mendakwa syekh yang disebut-sebut itu adalah anak kepada bekas Perdana Menteri Kuwait, Sheikh Sabah Jaber Al-Mubarak Al-Sabah. Manakala rakan kongsi yang dikaitkan didakwa sebagai sekutu Low, yaitu Hamad Al-Wazan dan peguamnya Saud Abdel Mosan. Laporan Al-Khabar melaporkan kelima-lima mereka didakwa melakukan pengubahan wang haram. Jadi dalam pada itu, saudara-saudara, ini satu kejutan besar, di mana Sarawak Report juga hanya boleh merumuskan kegagalan Malaysia untuk bertindak, berpunca secara langsung hasrat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan sekutu BN yang menyokong kerajaan bekas PM Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menutup bukti lebih lanjut berkait rasuah oleh Najib. Jadi akhirnya, saudara-saudara,
Sarawak Report dimaklumkan bahwa Kuwait tidak menerima kerjasama yang berguna daripada kerajaan Malaysia sepanjang tempoh ini dalam usaha mengembalikan berbilion-bilion wang negara yang dicuri. Akhirnya keputusan Mahkamah Kuwait jatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap Jolo dan juga beberapa lagi individu yang lain. Seorang syekh dengan rakan kongsinya, termasuk 2 lagi warga asing dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang lebih panas. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, kita mendengar satu isu yang mengejutkan, satu isu yang hangat. Ada yang mengambil bagi saya satu pendapat ataupun komen yang mengatakan bahwa Presiden Bersatu, Presiden PAS dan Setiausaha Agung PAS dicop sebagai berani hanya di luar parlimen. Disebabkan ketiga-tiga mereka tidak datang ke parlimen. Ada yang mendakwa mereka takut. Ada yang mendakwa mereka takut, tapi saya percaya mesti ada sebab kenapa mereka tak datang. Tapi tidak pastilah sebabnya kalau memang benar-benar takut dengan Perdana Menteri ataupun apa sajalah sehingga kan mereka tidak mahu datang ke parlimen. Yang peliknya tuan-tuan dan puan semua, kalau sibuk takkanlah ketiga-tiga mereka serentak ada masa yang sibuk. Maksud saya takkanlah tidak boleh salah satu ataupun salah dua daripada mereka dapat menghadirkan diri ke dalam parlimen. Dalam satu tajuk berita hari ini yang mengejutkan, mungkinkah pemimpin pembangkang tak datang parlimen kerana takut? Daripada BH Online, 3 pemimpin tertinggi PN sekali lagi didakwa gagal memanfaatkan sesi soal jawab Perdana Menteri ataupun PMQ selepas tidak hadir di Dewan Rakyat ketika sesi terbabit berlangsung pada pagi. Artikel ini pada 28 Mac 2023. Perkara itu dikongsikan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menerusi ciapan di Twitter selepas memuat naik gambar memaparkan tempat duduk kosong Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Pago Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang daripada Maharang. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung PAS, tapi Ketua Pembangkang Perikatan Nasional, yaitu Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi ketiga-tiga pemimpin tertinggi Perikatan Nasional ini, yang pertama pengurusi Perikatan Nasional, yang kedua timbalan pengurusi Perikatan Nasional, di mana kedua-duanya adalah Presiden Bersatu dan Presiden PAS, dan juga Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang yang gagal untuk menghadirkan diri. Ketua Pembangkang yang berhormat Larut, yang berhormat Pago, dan yang berhormat Marang sekali lagi tidak muncul dan tidak bertanya soalan bagi PMQ. Yang amat berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof hadir ciapnya. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri yang juga Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, menyindir 3 pemimpin berkenaan kerana tidak memanfaatkan sesi berkenaan untuk berdebat dan bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri. Well, itu adalah peluang mereka untuk bertanya secara direct, secara langsung kepada Perdana Menteri. Berkaitan dengan apa-apa sajalah soalan yang mereka mahu berdebat. Berdebatlah, saya rasa berdebat ataupun soalan yang mahu diajukan kepada Perdana Menteri. Namun mereka bertiga tidak hadir pula. Sikap Presiden Bersatu, Presiden PAS dan Setiausaha Agung Bersatu itu katanya menggambarkan mereka bertiga cuma berlagak menjadi hero di luar parlimen. Tempat berdebat dalam parlimen, tetapi kamu tidak sanggup berdepan dan bertarung sebagai anak jantan. Belum pernah dalam sejarah parlimen, Perdana Menteri berdepan dengan wakil rakyat pada Selasa selama 30 menit. Kita panggil PMQ. Ahli parlimen boleh tanya apa saja soalan, Perdana Menteri akan jawab katanya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Menurut Anda komen saja, tidak masalah. Bukan memburukkan ataupun apa, tapi menurut Anda, apakah pendapat Anda
dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Bersatu, Presiden PAS, dan Setiausaha Agung Bersatu ini yang tidak hadir ke Parlemen untuk sesi PMQ. Nah, jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih padu, lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.